أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 3, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi menunjukkan besar qadrinya, besar kedudukan Imam Ghazali rahimahullah. Dan demikian lagi sebagaimana terdahulu Syekh Daud Al-Fatani menceritakan berkaitan dengan kedudukan Imam Ghazali. Kitab-kitab karangan fiqh Imam Ghazali menjadi asal kepada kitab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i disebut sebagai syaikhan, dua syekh dalam mazhab Syafi'i kita, mujtahid tarjih, yang mana hak sampai kepada kita adalah jalanan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang mana kitab-kitab fiqh karangan Imam Nawawi Rafi'i ini di asalnya adalah daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah. Itu hak berkaitan dengan nak ceritanya besarnya kedudukan Imam Ghazali rahimahullah. Didatangkan cerita berkaitan dengan kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i kitanya. Jalanan Imam Nawawi, Imam Rafi'i datang daripada kitab fiqh Imam Ghazali. Dan demikian lagi menunjukkan besar kadrinya, besar pangkat kedudukan Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Mana barang yang dilihat, barang yang dilihat di dalam tidur orang yang soleh, di dalam tidur orang yang soleh, yang adalah ia barang yang dilihat di dalam tidur orang yang soleh, satu suku, satu juzuk daripada beberapa suku, beberapa juzuk nubuah kenabian. Suku nubuah kenabian ni pada benarnya, bukan mimpi itu satu suku daripada nubuah. Nubuah ni kenabian lah. Nubuah ni kenabian. Jadi mimpi orang soleh ni satu juzuk daripada beberapa suku nubuah, beberapa juzuk kenabian pada benarnya. Jangan salah faham pula. Sebab mimpi ni tidak boleh menjadi dalil. Kemudian syariat agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap, selesai dah. Cuma yang timbul terkemudian ni adalah pemahaman daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila timbul perkara-perkara baru yang hukumnya tidak ada pada masa Nabi, perkara itu tidak berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama pun ambil balik pemahaman daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul ni baru ni hukum ni, bukan baru ni dah. Hukum ni difahami daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi macam timbul hukum ni baru sebab perkara ni baru berlaku. Masa Nabi perkara ni belum berlaku. Jadi hukum pula barulah difatwakan. Kemudian sekarang ni hukum baru. Tidak, bukan hukum baru. Cuma pemahaman yang diambil daripada syariat Nabi ni baru timbul pemahaman ni apabila berlaku masalah pada masa sekarang. Tak ada ni. Kalau kata perkara yang baru berlaku ni yang tidak berlaku pada masa Nabi, maka turun syariat baru. Tidak ada syariat baru. Sebab syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap. Bahkan turun Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun je Nabi Isa alaihissalam, maka tidak ada dah khilaf di kalangan ulama. Sebab ada orang cerita dia kata khilaf fiqh ni sampai kiamat. Tidak, sampai kepada bangkit Nabi Isa alaihissalam. Bila bangkit Nabi Isa alaihissalam, tidak ada khilaf dah. Kesemuanya akan turut Nabi Isa alaihissalam yang bawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang sudah lengkap. Ada ni. Walaupun ada perubahan selepas turun Nabi Isa alaihissalam. Apa perubahannya? Pada masa sekarang, jizyah, cukai kepala orang kafir masih lagi diterima. Turun Nabi Isa alaihissalam, dua pilihan sahaja. Masuk Islam ataupun perang. Sekarang masuk Islam, kalau tidak perang, kalau tidak bayar zakat, bayar jizyah, cukai kepala. Maka tak payah, dia tak masuk Islam tapi dia selamat. Ni ada tiga pilihan sekarang. Masuk Islam, perang ataupun jizyah. Turun Nabi Isa alaihissalam, sudah tidak ada hukum jizyah. Yang ada hanya dua pilihan, masuk Islam ataupun perang. Nabi Isa ubah? Tidak. Itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jizyah ni sampailah turun Nabi Isa alaihissalam. Maknanya jizyah sampai turun Nabi Isa alaihissalam, dinasahkan, dibatalkan. Hak tu syariat Nabi. Bukan Nabi Isa yang membatalkan hukum jizyah. Nabi SAW yang membatalkan hukum jizyah bila dan dibangkitnya, bila dia dibangkitkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Ada ni. Tidak ada syariat baru, tidak ada. Tapi tadilah khilaf ulama bukan sampai kiamat. Hak pekoh-pekoh ni lah mazhab bukan sampai kiamat, sampai kepada bangkitnya Nabi Isa alaihissalam yang akan bawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Tidak ada syariat baru. Kemudian mimpi tidak boleh menjadi syariat baru. Mimpi hanya menjadi satu apa ni? Mimpi ni mimpi orang soleh ni. Mimpi orang soleh. Yang mana syariat mengatakan mimpi orang soleh satu juzuk daripada beberapa, satu suku, mana satu juzuk daripada beberapa suku berjuzuk nubuah. Pada benarnya, jangan kata, jangan salah faham pula. Mimpi orang soleh ni macam Nabi dah. Jangan ikut tu. Ada ni. Satu suku, satu juzuk daripada beberapa suku nubuah ni pada benarnya. Benar mimpi ni, mimpi orang soleh. Mimpi kita ni mimpi mainan tidur. Siang hari duk mikir macam-macam, akhirnya termimpi-mimpi. Bukan gitu? Siang hari duk mikir macam-macam, maka malangnya termimpi-mimpi. Tu mimpi orang kita ni mainan tidur. Mimpi orang yang soleh sepanjang harinya, basirah, hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni basirah, hanya memandang Allah. Tidur pun mimpi yang sebenar. Pada ni ada pun mimpi kita tu gitulah, jangan duk layang sangat mimpi kita tu. Ni dia jadi satu hujah mimpi dia tu. Dia kata saya jumpa satu tariqah, satu guru.
Kemudian saya malam tu bermimpi. Itulah guru yang sebenar. Oh, itu mimpi main-main nak tidur awak. Dah awak kenang ke dia. Awak pun bermimpi. Sebenar. Awak ambil sebenar tu di mana? Saya daripada mimpi saya. Lepas tu awaknya macam mana? Saya ni baru nak belajar ni. Nak belajar apa ni awak ni? Awak bertorikoh dah. Beres dah syariatnya. Sebab pintu torikah syariah. Syariah awak clear dah. Dok, saya tak pernah belajar lagi. Saya sekolah menengah biasa. Tauhid baru nak belajar. Fiqh baru nak belajar. Awak bertorikah macam mana? Pintunya tidak ada. Dah, guru saya beri. Itu bukan guru yang sebenar. Dah saya mimpi dia sebenar. Itu mimpi awak yang tak ada syariat. Ada ni. Dia pakai awak mimpi dia. Nak mengesahkan guru dia tu yang sebenar. Awak kena belajar kata. Belajar nak menjalani jalan syariat ni kena belajar molek. Lepas tu kalau nak bertorikah, belajar ilmu torikah pula. Nak kenal torikah yang sebenar, guru yang sebenar. Bukan kita tilik, ya ni sebenar. Mimpi pula. Oh ya dah sebenar. Oh pakai awak mimpi. Ini cerita mimpi orang yang soleh yang menceritakan besarnya qadri pangkat kedudukan Imam Ghazali rahimahullah, yang adalah ia mimpi orang soleh ni. Barang yang dilihat dalam tidur orang yang soleh ni satu suku daripada beberapa suku nubuah, satu juzuk kenabian. Pada benarnya. Jangan salah faham ni. Sebab tu kitab-kitab ni dibuat perumpamaan. Dia tak kata di sini adalah ia seperti. Seperti itu buat tashbih. Ni tak ada seperti ni, adalah ia. Tak seperti pun. Dia kalau tepat benar sungguh, dia tak ada sebut dah sepertinya. Faham tak ni? Adat tashbih itu seperti, tak ada dah. Dia akan kata macam ginilah, macam gini contohnya. Mamak ni harimau. Jangan kata harimau gitu, seperti sudahlah. Mamak ni seperti harimau. Seperti itu wajah syabahnya, tempat sepertinya di mana? Bekeng. Tapi oleh kerana mamak ni bekeng sangat, dia buang adat tashbih itu, buang seperti itu. Mamak ialah harimau, mamak adalah harimau. Seperti sudahlah, tak payah seperti dah. Kalau kita cakap Terengganu kok, rima lek-lek tu. Rima lek-lek dah. Lek-lek ni maknanya super sangat-sangat. Maka tak ada dah seperti. Mama adalah harimau. Kalau bodoh kok adalah lembu. Kalau bodoh gimana? Macam sinilah. Mimpi orang soleh adalah satu suku, satu juzuk daripada beberapa suku nubuah, beberapa juzuk kenabian. Tak ada kata seperti-seperti. Sebab apa? Sebab tashbih baligh dia panggil. Makna seperti sangat-sangat. Seperti mana ni? Pada benarnya. Dia mimpi orang soleh ni bukan mainan tidur. Benar apa yang dia mimpi orang soleh tu. Mana mimpi orang soleh tu? Mana orang kata barang yang dilihat di dalam tidur orang soleh ni daripada sabda. Daripada sabda Nabi, daripada sabda yang mempunyai hadrat Muhammadiyah. Siapa dia? Sabda Nabi SAW lah. Mana sabda Nabi SAW dalam mimpi ni? Orang soleh ni berjumpa dengan Nabi SAW beserta dengan Nabi ni, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Apa sabda Nabi SAW? Adakah pada ummah kedua kamu? Kedua kamu ni siapa ni? Yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Wa ala nabiyyina afdhalus salat wassalam. Jadi ni adakah pada ummah kamu, adakah pada ummah kedua kamu? Kedua kamu ni siapa ni? Yakni menghendaki pengarang dengan kedua kamu tu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Tu doa pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ala nabiyyina, dan doa juga atas Nabi kami afdhalus salah wassalam. Apa hak Nabi tertanya? Adakah pada ummah kedua kamu ni ada hibran? Hibran di situ macam kha dah, di ha
Hibran. Habran. Habran yakni habran ni ulama yang alim seperti ini. Nabi kata ini ni diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Jadi dalam mimpi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, dan juga Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah. Hak tadi tu, hak doa tadi tu, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa. Lepas tu didoakan alaihima, atas keduanya, dua Nabi Musa dan Nabi Isa, wa ala nabiyina, dan atas Nabi kami Nabi Muhammad, afdalus salah wassalam. Situ. Afdalus salah wassalam, selebih-lebih kerahmatan dan keselebih kesejahteraan. Habran yakni habran ni ulama yang alim seperti ini, diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Nabi isyarat kepada Imam Ghazali, maka jawab keduanya, kedua Nabi Musa dan Nabi Isa AS tiada. Hak dalam mimpi ni lepas dahulu kan, hak di permulaan dahulu, hak muka surat 2 tu kan, muka surat 2 baris yang ke-9 daripada atas tu, wassalatu wassalamu alal qaili, doa kesejahteraan dan kerahmatan dan atas Nabi yang bersabda, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama ummah aku ni Nabi kata seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bani Israel silih berganti nabi. Bermula daripada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Mula daripada situ. Kan Bani Israel kan daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi. Last sekali pada Nabi Isa alaihi salam. Adapun kok jalan Nabi Ismail alaihi salam ni tak ada. Sebab tu dia puak Mekah ni dia putus rasa 1000 tahun sebelum diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puak Bani Israel last sekali dengan Nabi Isa alaihi salam dah beberapa ratus tahun saja sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Mekah ni lah hak putus rasul. Daripada Nabi Ismail tu nak sampai Nabi kita 1000 tahun. Adapun hak Nabi Bani Israel ni kok belah Syam tu, belah Palestin tu. Belah Arab ni tak ada. Belah Syam, belah Palestin tu. Kan Mekah ke Syam, Palestin kan sebulan perjalanan kan. Sebulan perjalanan. Kalau leading sebulan perjalanan sampai ke mana? Tapi dulu perjalanan dulu lah. Kalau perjalanan sekarang, kalau sebulan sampai ke mana tu? Ada ni. Mana jauhnya. Jadi hak Bani Israel ni Nabi wafat, Nabi lain pula. Wafat, Nabi lain pula. Jadi ummah Nabi tidak ada. Nabi yang terakhir. Kemudian syariat Nabi SAW ni meliputi kesemua. Syariat Nabi ni kepada meliputi ke semua dari segi hukum syariat dan dari segi yang mengikuti tu semua. Bukan setakat manusia, termasuk jin mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi lain tidak disyariatkan kepada jin. Jin tidak mengikut syariat nabi-nabi yang lain. Dan jin sendiri pun tidak ada nabi. Tapi syariat Nabi kita ni merangkumi jin dan manusia. Kemudian syariat Nabi ni lah hak paling lama sekali. Sampai kiamat. Dan sekarang ni 1441 dah. Sekarang ni. Lepas tu mana tu syariat Nabi SAW? Hak paling lama. Tiba-tiba Nabi tak ada dah. Nabi tak ada dah. Jadi macam mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni
hak original lah orang panggil tak sekarang ni. Hak original sebenar sampai kiamat. Ulama-ulama ummah Nabi ni lah seperti Nabi di kalangan Bani Israel. Ni barulah Nabi kata seperti. Nabi bersabda, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Nabi kata, ulama umat aku ialah seperti nabi-nabi. Ada adat tasbih seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Itu satu hadis. Kemudian hadis yang keduanya di bawah, wahal fi ummatikuma habran kahaza faqala la bal wala minal umamis sabiqin. Kita baca tabiat hak tadi. Sabda yang mempunyai hadrah Muhammadiyah Nabi SAW lah. Apa sabda Nabi? Adakah pada ummah kamu, hak Arabnya, wahal fi ummatikuma habran. Habran kahaza, seperti ini. Kemudian diisyaratkan, Nabi tunjuk kepada Imam Ghazali. Maka jawab keduanya, faqala, maka jawab keduanya, la, tiada. Tak ada di kalangan ummah Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ni seperti alim seperti Imam Ghazali rahimahullah. Bal wala minal umamis sabiqin. Kata Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bukan di kalangan ummah kami, bahkan tidak ada orang yang sealim Ghazali di kalangan ummah-ummah yang terdahulu. Tu dalam selawat salam kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni. Dia cuma datangkan terjemahan, jadi hak Arabnya balik kepada Musa 2 tu. Ni dia datangkan terjemahan, adakah pada ummah kamu kedua, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima wa ala nabiyyina afdhus salah wassalam habran, yakni ulama yang alim, kahaza, seperti ini. Diisyaratkan kepada Imam Ghazali rahimahullah. Maka jawab keduanya, faqala, maka jawab keduanya, tiada, la. Kemudian di hujung hadis itu, bal wala minal umamis sabiqin, bahkan tidak ada orang yang sealim Imam Ghazali di kalangan ummah Nabi yang terdahulu, bukan di kalangan ummah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam sahaja. Ini cerita kedudukan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kita kira ni ke? Tak. Kita kira kepada kitab-kitab karang Imam Ghazali, perjalanan Imam Ghazali diterima pakar oleh ulama-ulama muktabar. Kemudian ada di kalangan mereka-mereka yang mempertikaikan, itu tetap dah. Orang yang tidak dipertikaikan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam mana sekalipun memang ada yang mempertikaikan. Cuma sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada jugalah hak nak mempertikaikan. Tu tak masuk dalam kiraan lah tu. Tu tak masuk kiraan. Hak Nabi sendiri pun nak pertikai. Tu bukan orang Islam tu, ada benda tu. Tapi nak ceritanya, Imam Ghazali ada orang pertikai, tak pelik. Orang yang tidak pertikai hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di kalangan sahabat sendiri pun berlaku pertikaian di antara sahabat, sampai peringkat berlaku berperang di kalangan sahabat. Yang mana berlaku berperang di kalangan sahabat tu sebelah menyebelah, ada di kalangan sahabat yang wajib syurga. Nak kira macam mana tu? Sebelah sini ada sahabat yang wajib syurga, sebelah sini pun ada sahabat yang wajib syurga. Ada ni. Hak tu nak ceritanya pertikaian tu sunnatullah. Sahabat yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Wala Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni tak duk cerita dah lah kedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, didoakan dengan karamallahu wajhah. Sahabat lain didoa dengan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah Islam daripada budak tidak pernah menyembah berhala. Didoa dengan karamallahu wajhah. Setengah ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar sendiri pun tidak pernah menyembah berhala. Faham tak ni? Tapi Sayyidina Abu Bakar didoa dengan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni Nabi kata pemegang kunci gedung ilmu. Tak ada dah lah. Sayyidina Ali dah lah. Tapi semua setuju? Tidak. Tu nak ceritanya hak pertikaian bukan perkara pelik. Ada ulama yang tak setuju dengan Imam Ghazali, itu bukan perkara yang pelik. Ada ni. Bukan perkara yang pelik, cuma kita orang-orang kemudian ni biarlah benda tu selesai dah, kita tak usah duduk timbul-timbul, akan timbul pula pertikaian di kalangan kita. Ada ni. Memang ada ulama yang mempertikaikan Imam Ghazali, mempertikaikan kitab Ihya Ulumuddin. Kita selesai dah dengan ulama-ulama lampau yang mempertikaikan kitab Ihya, yang menerima pakar kitab Ihya. Orang tak cerita pula waktunya. Tapi ada yang mempertikaikan kitab Ihya, betul. Tetapi ramai laginya yang terima pakar kitab Ihya Ulumuddin di kalangan ulama-ulama muktabar. Jadi kita orang kemudian ni kalau secara ilmiah di tempat yang sesuai, okey. Tapi kalau kita nak gembar-gemburkan ke dalam masyarakat, akan menimbulkan pertelingkahan sesama kita pula. Rugi sangat-sangat. Mana ni? Rugi sangat-sangat. Tak payahlah kitanya. Hak selesai dah, kita selesai dah. Mana ni? Tetapi Imam Ghazali adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, jalanan ilmu tasawuf. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili adalah imam-imam ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf. Hak kata Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali itu imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab fiqh. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid. Gitu jelah, selesai dah situnya. Ada ni. Tapi jarum-jarum musuh yang nak memecah belahkan umat Islam, dia ambil ikut jalan ni lah. Hak antara yang tambuh ke agama tu dipecah dah awal-awalnya tu, boleh ke dia dah. Hak di kalangan yang nak pada agama ni dipecah ke jalan agama. Itu kerjaan musuh dah. Musuh punya kerjaan ni belanjanya bukan kecil-kecil. Ada ni. Belanjanya bilion-bilion, puluh ratus bilion. Bukan kecil-kecil belanja. Untuk mana? Untuk menyerap masuk di dalam benda ni, hak golongan-golongan agama. Sebab apa? Tujuan dia untuk memecah belahkan. Benda ni. Tapi kalau pembicaraan secara ilmiah, tempat yang sesuai, kita boleh ceritalah di manakah timbul mereka yang mempertikaikan Imam Ghazali. Tapi kena ingat baik, ulama-ulama muktabar ramai yang menerima pakar. Mana? Tapi nak timbul ni di tempat yang secara khusus lah, secara ilmiah. Dah seduk cerita dalam ceramah majlis surat umum gini. Patut ada live FB pula, orang yang dengar tu lagilah umum. Kita mempertikaikan Imam Ghazali. Apa faedah yang kita dapat? Faedahnya adalah memecah belahkan umat Islam, tu je faedah dia. Ni tambahan pula cerita pula mimpi-mimpi orang soleh. Orang-orang yang tak pernah dapat mimpi yang sebenar ni, orang yang kehidupan syariatnya pun cukai cemaki, memang berkelulusan agama. Berkelulusan agama orang sekarang. Masa dapat ilmu agama pun cukai cemakin dah. Orang dulu ibu bapa yang soleh, daripada kecil lagi makanan yang terjaga. Orang dulu suci makanan, tak ada syubhat. Mana kita panggil kau daripada budak dah, duduk dalam keadaan suci bersih, dapat ilmu daripada guru yang suci dengan niat yang suci.
Beramal dengan amal yang sebenar. Kita learning. Yelah. Kita duduk dalam perut, mak ayah kita tengok drama Nustang gitu je. Lepas tu lahir kita makan syubah-syubah belaka. Lepas tu belajar agamanya bila? Selesai fardu ainnya bila? Belajar agama suasana macam mana? Makan minum kita masa belajar agama, makan minum yang yakin halal, syubhat. Kalau kita belajar agama niatnya apa? Kemudian kita dapat pula pangkat yang tinggi dengan belajar agama. Ni nak petikai Imam Ghazali nak petikai mimpi-mimpi orang yang soleh. Tu jauh sangat tu. Jauh sangat. Ada ni. Anak gini hak biasanya. Hak laju sekarang, hak golongan seumpama ni. Sebab itulah kita nilai kita sendirilah, kita balik kepada ilmu kita, amal kita setara mana, keikhlasan, kesucian kita dengan Allah tu setara mana. Ada ni. Ni cerita-cerita hak doa ni, mimpi-mimpi orang soleh ni, cerita-cerita seumpama ni hak dalam kitab-kitab. Dalam kitab hak ni hak Syekh Daud Al-Fatani. Siapa Syekh Daud Al-Fatani? Sekarang ni kita boleh buka dalam FB, tekan Syekh Daud Al-Fatani tu siapa. Gitu jelah. Tapi pokok pangkat Imam Ghazali ni, pangkat dia, qadri dia nilai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan. Nak cerita besaran kedudukan Imam Ghazali, contohnya mimpi orang yang soleh, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wasallam, dan berjumpa dengan Imam Ghazali rahimahullah. Dan demikian lagi barang yang diriwayatkan daripada Imam Arif Ibn al-Malik, daripada Imam Arif Yakun al-Qurashi, daripada Qutubil Arifil Fardi Al-Jami' Abil Abbas Al-Mursi, daripada Syarifil Hasan Syekhnya, iaitu Qutubil Fardi Ghausus Syarif Abil Hasan Ali Asyazili. Nama berpayah dah nak sebutnya. Nama sikit je, gelaran banyak. Nama pendek-pendek je nama sebenarnya. Nama ulama-ulama ni pun nama macam kita juga. Muhammad, namanya Ali, namanya Ahmad, gitu je. Tapi gelaran tu panjang. Gelar dia panjang. Pakat dia tu. Gelar dia panjang. Jadi kita nak baca satu-satu nama tu jadi panjang je. Kita tak ada nama kita tau. Muhammad gitu je, Abdullah gitu je, Ibrahim gitu je. Mudah nak sebut. Nak berpakat apa kita? Pakat pun tak ada. Ilmu amal pun tak sempurna kita ni. Kita hanya harap rahmat, fadli Allah Ta'ala dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasakin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.